Salam sejahtera kepada Dr. Kamariah dan rakan-rakan sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Efilia Nak Mainam, nombor metrik TR00104. Jadi, pada hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh sastrawan negara. Saya akan membuat pengenalan di mana sastrawan negara adalah tokoh penulis yang menerima pengiktirafan negara tertinggi dalam negara atas sumbangan besar mereka. Mereka telah menghasilkan banyak karya seperti puisi, cerpen, novel dan drama yang telah membentuk identiti budaya serta memperkayakan perkembangan kesusastraan Malaysia. Seterusnya adalah Chris Mas. Beliau adalah sastrawan pertama negara pada 1981. Nama sebenar beliau adalah Kamaluddin Muhammad. Beliau menjadi sastrawan negara pertama pada 26 April 1981. Dia juga tokoh yang sangat penting dalam pengembangan cerpen Melayu sejak awal 1920-an. Karya-karya beliau adalah novel dan cerpen. Novel seperti Pahlawan Rimba Malaya, Korban Kesuciannya dan Anak Titi Wangsa. Cerpen pula terkumpul dalam antologi seperti Mekah dan Segar, Dua Zaman dan Patah Tumbuh. Inspirasi karisma terletak pada realiti masyarakat, perjuangan rakyat kecil, keadilan sosial dan semangat kemanusiaan. Yang ini merupakan contoh karya beliau iaitu novel Darah dan Air Mata, Patah Tumbuh, Anak Titi Wangsa, Saudagar Besar Kuala Lumpur dan lain-lain. Selanjutnya adalah Shahnun Ahmad. Beliau dikenali sebagai Prof. Emeritus Datuk Dr. Haji Shahnun Ahmad, merupakan sastrawan negara kedua Malaysia pada tahun 1982. Beliau adalah bekas ahli parlimen untuk kawasan Sikh Kedah dan pernah berkhidmat sebagai Profesor Emeritus di University Sains Malaysia. Karya-karya beliau adalah novel, cerpen dan drama, antaranya Rentong, Terdedah, Ranjau Sepanjang Jalan, cerpen Anjing-Anjing, Debu Merah, Selesai Sudah, drama Anak Rempang, Karam di Kota. Inspirasi beliau adalah sentiasa memperhalus gaya penulisannya, meneroka pelbagai dimensi pemikiran serta menilai falsafah karyanya agar dapat mencapai penghasilan yang lebih jujur dan bermakna. Yang ini merupakan contoh karya beliau iaitu Terdedah, Serenghenge, Ranjau Sepanjang Jalan, Rentong. Dan gambar yang ini merupakan beliau telah mendapat anugerah sastrawan kedua pada 9 Oktober 1982. Tokoh yang ketiga adalah Usman Awang. Dikenali sebagai Datuk Dr. Usman Awang, merupakan tokoh sastrawan yang ketiga pada tahun 1983. Beliau seorang tokoh dalam kesusastraan Melayu moden, khususnya dalam sajak dan drama. Karya-karya beliau ada 6, iaitu puisi, cerpen, novel, drama, esei kritikan dan wawancara. Puisi beliau adalah puisi-puisi Nusantara, cerpen Mekah dan Segar, novel Tulang-Tulang Berserakan, drama Dari Bintang ke Bintang, esei atau kritikan, tema dan tugas sastra Melayu moden, wawancara pula wawancara sastra. Inspirasi daripada tokoh sastrawan yang ketiga inilah melalui pengalaman hidup beliau dan kesusahan, perjuangan kemerdekaan dan keadilan sosial, martabat bahasa Melayu, alam semula jadi dan kemanusiaan. Ini adalah merupakan contoh-contoh karya beliau. Ada 14 karya novel beliau, dan yang gambar sebelah dia adalah gambar di mana Usman Awang telah mendapat anugerah sastrawan ketiga. Tokoh M.S. Ahmad Said. Ia dikenali sebagai Abdul Samad Muhammad Said. Beliau merupakan sastrawan negara Malaysia keempat pada tahun 1985. Beliau telah menerima anugerah pejuang sastra pada tahun 1976, C. Wright Award 1979 dan anugerah sastrawan Nusantara pada tahun 1999. Karya-karya beliau ada 4, iaitu novel, puisi, drama dan cerpen. Novel beliau adalah Salina, Sungai Mengalir Lesu dan Langit Petang. Puisi, Liar Api, Benih Harapan dan Daun Semalu Pucuk Paku. Drama beliau adalah Di Mana Bulan Selalu Retak, Wira Bukit dan Lantai Tipengki. Cerpen pula Gerbang Pertama, Panorama dan Bunga Gunung. Inspirasi daripada S. Ahmad Said ini adalah melalui penghargaan yang mendalam terhadap anugerah kehidupan, di mana usaha gigihnya mengatasi gagap dan cabaran hidup, dedikasi untuk menyumbang kepada bangsa dan negara melalui penulisan sastra, dan akhir sekali melalui nilai ilmu dan agama beliau. Yang ini merupakan contoh karya-karya beliau, iaitu terdapat ada 3 yang saya dapat oleh sungai, iaitu Sungai Mengalir Lesu, Salina dan Langit Petang. Gambar yang di atas merujuk kepada beliau telah mendapat anugerah sastra negara keempat, dan gambar yang di bawah merujuk kepada beliau mendapat anugerah gelaran Datuk oleh Yang di-Pertuan Negeri Melaka.
perbincangan saya tadi, sastrawan negara berperanan untuk memperkaya sastra Melayu dan membentuk jati diri bangsa. Walaupun berbeza gaya dan pengalaman, mereka bersama-sama untuk mempertabatkan bahasa Melayu serta menyampaikan gagasan tentang masyarakat dan kemanusiaan. Jadi, sumbangan mereka telah menjadi asas penting dalam sastra negara dan terus menginspirasi ke generasi seterusnya. Terima kasih kerana sudi menonton video pembentangan daripada saya.